Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dikasihi Fadil Ustaz Arun, Ustaz Hasbi, anak-anak, abang-abang, akak-akak sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rofakkan lagi syukur pada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang selalu kita sebut-sebutkan, urusan syukur ni tidak boleh terlepas daripada ingatan dan sebutan kita, kerana ia antara kekuatan yang ada pada diri kita sebagai hamba Allah. Dan disebabkan syukur inilah kita mampu dan berupaya untuk menanggung perintah dan bebanan hukum-hukum syarak, takalif asy-syar'iyyah, iaitu bebanan hukum-hukum syarak. Cuma kekuatan syukur ini dia berasaskan kepada keimanan dan mesti berlandaskan kepada ilmu, berasaskan kepada ilmu yang benar. Yang keduanya, kita sama-sama sebagaimana ingatan biasa betulkan niat kita lillahi ta'ala. Apa yang kita lakukan ini keikhlasan kerana Allah, dan juga kita kumpulkan niat-niat baik yang lain untuk menambahkan lagi nilai kualiti pada ibadah yang kita lakukan sekarang. Yang ketiganya, kita sekarang berada dalam situasi berpuasa dalam Ramadan. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita semua tahu bahawa usia yang berlanjutan pada diri kita semakin menambah manfaat untuk kehidupan akhirat. Sepatutnya begitulah tuan-tuan. Semakin menambah manfaat kepada kehidupan akhirat. Bersalahan dengan kehidupan orang-orang yang mengkufuri Allah, mensyirikkan Allah. Usia yang semakin berpanjangan semakin bawa masalah mereka dengan Allah nanti. Itu yang selalu kita ingatkan, kita jelaskan setiap masa. Mudah ceritanya, kita buat contoh apa? Kita ada pengalaman kerja dengan orang ni. Setiap kali kita nak terima upah kita tu diberi berdasarkan kong, kan? Kong. Dan kong tu adalah bilangan hari kita kerja. Makin banyak kita datang kerja, makin banyak tandaan kong. Bila banyak tandaan kong, maka banyaklah upah kita dapat. Samalah kita dalam Islam ini sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Hari yang ada pada kehidupan kita ini adalah kong-kong kita dengan Allah Ta'ala, yang akan dinilai dan dia akan diganjari dengan sebaik mungkin di akhirat kelak. Yang keempatnya, tuan-tuan, kita sekarang berada pada hujung, dah masuk pada fasa pecutan terakhir Ramadan. Hari ini hari yang ke-18. Semalam kita menyambut nuzul Quran semalam. Cuma nuzul Quran tahun ni tak berapa nak kita tak berapa nak rasa boleh guna perkataan menghargai. Secara umum lah secara umumnya kita tak berapa nak cakna pada nuzul Quran tahun ni. Pasal apa tu? Sebabnya tak cuti, ataupun dah sedia cuti hari Sabtu, kan? Kita ni kalau ada beri manfaat pada kita, kita cakna lebih, terutama kawan-kawan hak duduk di pejabat lah, kerja-kerja dengan kerajaan ni lah. Antara tarikh yang difokus daripada awal ialah tarikh-tarikh cuti, termasuklah apa yang disebut peristiwa nuzul Quran. Tahu-tahu tahun ni nuzul Quran hari Sabtu. Jadi hari Sabtu dah sedia cuti, tak ada penambahan cuti lah. Sedangkan peristiwa nuzul Quran ni peristiwa cukup besar lah dalam agama. Nuzul Quran maknanya penurunan Al-Quran berlaku pada 17 Ramadan. 17 Ramadan ini pandangan zahir alim ulama. Sebenarnya dari sudut tarikh tu khilaf. Ada yang kata 17, ada yang kata 21, ada yang kata 24. Tapi pandangan zahir adalah pada 17 Ramadan.
Okey, apa yang dimaksudkan dengan 17 Ramadan penurunan Quran ni? Ini merujuk pada peristiwa penurunan Quran pada peringkat yang ketiga, tuan-tuan. Kita semua tahu penurunan Quran ni dia ada 3 peringkat. Dari sisi Allah kepada Lauh Mahfuz, itu yang pertama. Lauh Mahfuz kepada langit yang pertama, Baitul Izzah di langit yang pertama, itu peringkat yang kedua. Dan peringkat yang ketiga, Baitul Izzah langit pertama tu kepada Nabi SAW. Jadi yang dikatakan 17 Ramadan tu ialah peristiwa permulaan Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dalam Gua Hira, memeluk daripada belakang dan minta supaya Nabi baca sesuatu. Iqra tu. Yang tu zahir ulama menyebut pada tanggal 17 Ramadan. Okey, adapun peristiwa penurunan kali pertama dari sisi Allah kepada Lauh Mahfuz tidak diketahui bila. Lauh Mahfuz kepada Sama'id Dunia langit pertama, yang tu berlaku pada malam Isra Mi'raj. Pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Itu yang kita baca ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah turunkannya pada malam Al-Qadar. Itu merujuk pada peristiwa yang kedua, dari Lauh Mahfuz ke langit yang pertama. Boleh faham ya? Ada 3 peringkat. Kemudian peringkat pertama dengan peringkat kedua, sifat Al-Quran ni dalam bentuk kalam nafsi. Dalam bentuk kalam nafsi. Apa maksud kalam nafsi? Iaitulah dalam bentuk tidak ada suara, tidak ada huruf. Oleh kerana Quran adalah kalamullah, kata-kata Allah, maka kata-kata Allah ni sama dengan zat Allah. Kita dalam ilmu tauhid kita diajar Allah bersifat dengan qadim, dengan sedia kala, tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Adanya seawal-awal ada, tidak ada permulaan kepada adanya Allah. Maka samalah dengan sifat-sifat yang berada pada zat Allah. Antaranya termasuklah sifat kalam, berkata-kata. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa sifat kalam Allah adalah qadim, tidak ada permulaan. Boleh faham ya? Jadi itulah yang berlaku pada peringkat yang pertama dan peringkat yang kedua penurunan Quran. Tidak ada suara, tidak ada huruf, bersalahan dengan sifat kita manusia biasa. Saya bercakap, tuan-tuan boleh dengar suara saya kerana cakap saya ada suara. Dan kemudian tuan-tuan boleh salin kata-kata saya kerana percakapan saya ada huruf. Boleh faham tuan-tuan Kataan saya ada huruf. Adapun kalamullah tidak begitu. Boleh faham Kemudian daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW, di situlah didatangkan dalam bentuk kalam lafzi. Kalam lafzi, iaitulah perkataan yang Jibril alaihissalam boleh ambil dan sampaikan kepada Nabi, bacakan kepada Nabi, dan Nabi dengar, Nabi hafaz, Nabi laksanakan dan Nabi sebarkan. Itu disebut kalam lafzi. Boleh faham tuan-tuan Dia punya sifat Al-Quran itu. Okey, sebab sama ada Quran ni baharu ataupun sedia kala, ini bergaduh sampai berbunuh-bunuh pada zaman sepanjang zaman Islam, khususnya ketika negara Islam, kerajaan Bani Abbasiyah dikuasai oleh golongan Mu'tazilah pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, anak Harun Ar-Rasyid. Zaman itu mazhab Mu'tazilah menjadi mazhab rasmi, dan antara penguatkuasaan hukum dalam masyarakat dipaksanya alim ulama dan umat Islam mengakui bahawa Quran adalah sesuatu yang baharu, bukan yang qadim. Okey, tetapi dibantahlah oleh alim ulama, khususnya ulama-ulama Ahlussunnah lah, sehingga ada di antara mereka yang mati syahid kerananya. Okey, kemudian ada pula yang menderam dalam penjara, diseksa begitu dahsyat, seumpama Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa alim ulama mempertahankan sifat Quran sebagai qadim, bukan baharu? Kenapa? Sebab kalau diterima Quran ni sebagai baharu, maknanya ada permulaan. Baharu ni ada permulaan, dia akan jadi macam kitab lain. Dia akan jadi macam
Bible. Macam kitab-kitab agama lain. Dia kat situ sebenarnya. Pandangan jauh. Terutamanya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai dia balon dalam penjara lebih 30 tahun. Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Wasiq, Khalifah Al-Mu'tasim. 3 khalifah balon. Masuk Khalifah Al-Mutawakkil Billah. Selepas tu barulah dibebaskan sesudah Khalifah Mutawakkil Billah ni bertaubat kepada Allah dan kembali menerima mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, kenapa? Sedangkan ramai di antara kawan-kawannya yang mengambil rukhsah dalam agama. Okey, rukhsah dalam agama, keringanan dalam agama untuk menjaga nyawa, tidak dibunuh oleh pemerintah, dan ramai di antara mereka yang berpura-pura di hadapan khalifah bahawa mereka setuju dengan akidah Mu'tazilah. Okey, berpura-pura kerana nak menjaga nyawa. Tapi bila pergi pada Imam Ahmad bin Hanbal, dia tetap juga meneruskan berpegang kepada pendirian. Kenapa? Sebenarnya kerana nak menyelamatkan kita akhir zaman. Nak mengelakkan fitnah berlaku kepada Quran supaya orang tidak menilai dan menganggap Quran ni macam kitab-kitab lain yang baru saja ditulis sesudah Nabi tak ada baru ditulis. Lepas bila baru ditulis kat situ adalah dia punya ruang-ruang fitnahnya. Ya ke Nabi sebut begitu? Betul ke ni datang daripada mulut Nabi sungguh? Ke pandai-pandai hang duk reka cipta macam kitab-kitab yang berlakulah. Kitab-kitab agama-agama yang diselewengkan tu. Sebab itulah nak mempertahankan akidah kebenaran kepada sifat kalam Allah tadi, sampai ahli ulama ada yang sanggup mati syahid seumpama Imam Ahmad. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan Imam Ahmad dengan bertaubatnya khalifah selepas itu. Tapi tak lamalah dia hidup, lepas tu dia meninggal kerana seksaan dalam penjara yang begitu keras. Okey, yang keduanya saya nak sebut sikit tuan-tuan, mengambil sedikit pengajaran kepada peristiwa Ramadan ni tuan-tuan. Bila masuk peringkat masa yang hujung ni, kita ahli surah masjid ni diminta supaya mengambil kira kelebihan Lailatul Qadar. Maka untuk urusan itu kita sampai berusaha dengan ibadah kita mencari Lailatul Qadar. Dalam keadaan Lailatul Qadar itu misteri, tidak diketahui bila, walaupun di sana macam-macam pandangan khususnya pada malam-malam yang ganjil, pada 10 malam yang terakhir. Hak selamatnya tuan-tuan, hak selamat sengoti, masuk satu Ramadan terus kita cari Lailatul Qadar, itu paling selamatlah. Tapi siapa sanggup? Tengok cari shortcut cari shortcut. Okey, 10 malam terakhir. Itu yang kurang sikit tekanan pada kita untuk cari Lailatul Qadar. Cari macam mana tu? Cari dengan ibadah, dengan taubat, dengan amal soleh kita lah. Okey, kemudian kurang lagi, dia pilih hari-hari yang witir saja, yang ganjil. Tapi di sana ada pula yang kata 27 tetap 27. Tak jadi 29, tak jadi 21. Pasal apa? Dia ambil kira perkataan Lailatul Qadar tu. Ada 3 kali dia sebut dalam Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. 3 kali dia sebut. Okey, Lailatul Qadar ada 9 huruf. Lam ya lam ta alif lam qaf dal ra. Ada 9 huruf. 9 darab 3 27. Ya ni ahli matematik sikitlah. 27. Malam 27. Kita teruskan. Nak sebutnya, kita diminta supaya cakna pada fadilat dan kelebihan ini. Dan dengan cara kita bermujahadah berlebih-lebih dan berhati-hati pada setiap kecuaian, khususnya pada hujung-hujung ni. Maka pengajaran daripada pencarian Lailatul Qadar itulah yang kita nak bawa dalam kehidupan hak sebenar kita. Apa kehidupan sebenar kita? Iaitulah pada hujung-hujung usia jangan cuai. Boleh faham tuan-tuan Pada hujung-hujung usia kita jangan cuai. Perhatikan
kelebihan-kelebihan ada, dan buat jagaan diri pada hujung-hujung kehidupan kita. Kenapa? Kerana kita nak pastikan bukan setakat Lailatul Qadar kita dapat pada hujung usia ni. Nak pastikan kehidupan kita berakhir dengan husnul khatimah. Maka untuk urusan itulah jangan cuai pada sisa-sisa hidup kita. Masalahnya ialah kita boleh jangka ke tidak bila hujung usia kita. Anak-anak kita yang usia baru 15, 18 tahun ni, apakah usia hujung dia ni lama lagi? Tidak juga. Oleh kerana umur itu adalah misteri Allah Ta'ala. Itu adalah rahsia ketuhanan. Maka kerana itulah pengajaran daripada Ramadan ini, kita diminta supaya mengambil kira masa-masa yang ada ini untuk kita hati-hati, jaga-jaga. Itulah dia takwa. Boleh faham tuan-tuan? Itulah dia takwa. Takwa ni takut pada Tuhan, takut pada Allah, dan gambaran takut itu muncul dalam bentuk berhati-hati. Jadi kalau kita berhati-hati, itulah dia takwa yang kita perolehi daripada ibadat dan juga iman kita kepada Allah Ta'ala. Okay. Yang seterusnya kita sambung pada pengajian kitab kita. Kita masuk pada bab baru ni. Bab yang ke-6, kitab Tambil Ghafilin. Sifat syurga dan ahlinya. Sifatu al-jannah wa ahliha. Ke surat 67. Okay, kita sambung. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Imam Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanadnya maknanya tukang-tukang cerita dia lah. Dia ambil dari siapa, yang tu pula ambil daripada siapa, sampai berlanjutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang panggil sanad. Untaian pencerita itu disebut sebagai sanad. Dia ada sanad, dia ada matan. Matan tu berita dia, ayat yang disampaikan tu orang panggil matan. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apakah dibuat syurga itu? Jawabnya, dari air. Kami bertanya, beritakan tentang bangunan syurga. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddatin wa milatuhal miskul azfar wa turabuha az-za'faran wa hasba'uha al-lu'lu' wal yakut man yadkhuluha yan'amu wa la yai'asu. Tambahkan titik situ ke kitab saya je yang ni tertinggal titik. Sama ikut wala yai'asu, bukan yab'asu. Wala yai'asu. Wa yakhludu wa la yamut wa la yabla thiyabuhu wa la yafna shababu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya pada Nabi. Pertanyaan Abu Hurairah ni mewakili kita. Daripada pertanyaan itulah munculnya ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pula nak jawab, bukan jawab ikut seronok sembrono. Nabi jawab dengan perintah daripada Allah Ta'ala, ilmu yang dihantar daripada Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka ditanya kepada Nabi, dari buatan apakah syurga itu? Maka Nabi sebut daripada air. Jadi bila dia sebut air, kita semua faham air ni satu elemen yang cukup besar nikmat dia, kan? Akak antara air, lawan air ni apa? Api. Okey, lawan air api. Saya tanya, saya jawablah kan. Lawan air api. Antara air dengan api, hak mana hak kita selesa? Air lah, air lah, takkan api pula. Walaupun api ni ada kegunaan pada kita, tak ada api tak hidup juga kita, kan? Tak ada api kita ni pakat mati kesejukan belaka. Tapi antara air dengan api, air membayangkan keselesaan nikmat sungguh-sungguh. Dan kita nak, kalau boleh rumah kita ni dekat dengan sumber air.
Kalau bolehlah sebelah rumah kita tu ada sungai, sesuatu yang berair lah. Sebab dia membayangkan keseronokan, keselesaan, ketenangan. Itu nak cerita pentingnya air dalam kehidupan. Dan dalam Quran disebut surah Al-Anbiya tu kan, bagaimana kepentingan air. Waja'alna minal ma'i syai'un waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Al-Anbiya. Tuan-tuan rupa-rupanya ayat ni keluar pada abad yang ke-6 Hijrah. Ke-6 Masihi. Ke-6 Masihi. Sebelum tu, lebih kurang dalam 1000 tahun sebelum tu, pada zaman Yunani purba dulu, ahli-ahli falsafah Yunani sudah menjumpai kepentingan air. Saya lupa nama satu tokoh ahli falsafah Yunani yang menyebut tentang air adalah sumber kehidupan. Ini berlaku 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Nabi kita lahir tahun 571 Masihi kan? Mengambil kira tahun Masihi lah, 571 Masihi. Tahun Masihi ini merujuk pada tahun kelahiran Nabi Isa AS. Okay? Zaman Yunani dia 500 sebelum tu, lebih kurang pada zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi dah muncul dah teori tentang air sebagai sumber kepada kehidupan. Orang dah jumpa dan nampak kepentingan air ni. Tapi yang nampak tu ahli falsafah lah. Ahli falsafah ni mereka yang memandang sesuatu dengan akal, dengan pandangan dalam, konsentrasi dalam. Dia bukan dengan mata kasar begitu. Dia pandang sesuatu, dia fikir sampai ke dalam sana. Itu ahli falsafah tuan-tuan, ahli hikmah. Okay. Tiba-tiba 1000 tahun lepas tu datang ayat surah Al-Anbiya tadi. Ayat 30 tak silap saya tuan-tuan. Allah sebut waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Masya-Allah. Bila masa Nabi tahu teori itu ataupun fakta tu disebut-sebut oleh orang Yunani sebelum tu tuan-tuan, 1000 tahun sebelum tu. Dan binaan air ni lah yang Allah Ta'ala jadikan sebagai, kita kata, elemen utama pembinaan syurga. Jadi kalau pergi ke lembah pantai tuan-tuan ni, kita lalu ikut Bangsa South kan? Bangsa South dekat Kampung Kerinci kat atas. Kadang tunggu traffic light kat situ, ada traffic light kat atas tu, atas bukit tu. Tunggu traffic light hijau, tak sedar. Pasal apa tak sedar? Sebelah tu ada air terjun. Air terjun buatan ya cikgu. Artificial, insyaAllah. Artificial waterfall, bukan betul pun. Tapi nak cerita waktu duk tunggu lampu merah, lampu hijau tu menyala, kita jadi ralik tau. Bunyi air jatuh, kemudian sejuknya sampai ke kereta. Padahal buatan je tu tuan-tuan. Pakai enjin mesin aja tu. Teknologi je kan. Tapi dia boleh mendatangkan ketenangan. Kita tak terasa kita tengah jalan yang serabut, yang panasnya, yang macam-macam masalah dengan kerana bagai tuan-tuan. Dan inilah elemen asas dalam syurga Allah Ta'ala. Dan air ni tuan-tuan, satu daripada nikmat Allah yang cukup luar biasa cikgu. Kita belajar ilmu sains dulu cikgu. Air ni elemen apa tuan-tuan? Elemen apa? Hidrogen campur oksigen. 2 plus O. 2 plus 1. Okay? Dua unsur hidrogen bercampur digabungkan dengan satu unsur oksigen. Hidrogen ni tuan-tuan, kalau kita asingkan, kita ceraikan hidrogen dengan oksigen ni, hidrogen ni gas yang membawa kekuatan letupan. Dia boleh dibuat bom hidrogen. Dia boleh menghasilkan letupan besar. Begitu juga oksigen, dia elemen kepanasan. Kita tiup kat tangan kita kan, panas kan? Pasal oksigen, dia elemen kepanasan. Dua benda yang bahaya sebenarnya, melibatkan api, melibatkan panas, melibatkan letupan, bahaya. Tiba-tiba bila dikahwinkan oleh Allah Ta'ala, muncul makhluk baru. Makhluk baru tu namanya air. Dan sifat air ini pula, dia memadamkan api dan kepanasan elemen asal dia. Ini nak cerita luar biasa pada makhluk ciptaan Allah yang namanya air. Tapi kalau kita tak belajar dari sudut ilmu sains dan sebagainya, tak, kita tengok air terkelik-kelik tengok macam tu je lah. Tak nampak di sebalik air tu ada
suatu benda yang lain. Bila datang pula ahli-ahli dunia yang namanya saintis-saintis tadi, dia buat kajian dan akhirnya dia mendedahkan bahawa air ni dia tak datang daripada air semata-mata, tapi datang daripada hasil daripada percampuran gas tadi. Ini cerita kedalaman ilmu. Di sinilah duduknya proses kita mencari iman, mencari Tuhan, iaitulah dengan kita meneroka alam yang ada sekeliling kita ni sehingga akhirnya sampai kepada la ilaha illallah, sampai kepada subhanallah ma khalaqta hadza batila. Boleh faham tuan-tuan ni? Jadi air ni adalah elemen asas kepada syurga, membayangkan indah dan seronoknya syurga ini tuan-tuan ni. Kemudian ditanyakan lagi bagaimana bangunan syurga. Terdiri daripada bata, batu-bata, daripada emas, daripada perak, lantainya kasturi yang semerbak harum, tanahnya dari za'faran, kerikilnya mutiara dan yakut. Siapa yang masuk dalamnya senang, tidak susah. May yadkhuluha yan'am wala yai'as. Yai'as tu tidak rasa kecewa tuan-tuan, tidak rasa bengang, tak ada. Wa yakhlud wala yamut, dia akan kekal, tidak akan mati. La yabla siyabuh, tidak akan usang pakaiannya. Wala yafna syababuh, dan tidak akan makan usia muda dia. Okey, ini kelebihan syurga. Jadi ilmu yang kita belajar sekarang ni adalah ilmu mengenai tawaran Allah. Boleh faham tuan-tuan? Sebab apa kita kena tahu tawaran Allah? Kerana kerja kita di dunia ni berat tuan-tuan. Kita orang awam, kita akui bahawa jadi hamba Allah ni memerlukan mujahadah, memerlukan kekuatan pengorbanan. Nak jadi hamba Allah. Sebab itu asas kepada kehidupan kita mesti ada ilmu. Kerana ilmu itulah yang membina iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah. Maka bila kita dah sampai kepada iman, tahap iman inilah yang menghasilkan mujahadah, pengorbanan kita. Dan kita sanggup buat. Kenapa kita sanggup buat? Kerana dalam kepala kita faham Allah menawarkan tawaran yang cukup hebat. Apa tawaran Allah? Ni hari ni kita baca tuan-tuan. Sebelum ni kita dah baca dah ancaman Allah, iaitulah pada urusan neraka Allah Ta'ala. Itu ancaman Allah. Kena tahu dalam kehidupan kita apa yang untung kalau kita ikut, apa yang rugi kalau kita bangkang. Tuan-tuan, maka ini ilmu dia. Ilmu untuk menzahirkan ketenangan dalam kehidupan beragama dan nak memperkuatkan keteguhan iman kita kepada Allah Ta'ala. Hidup kita secara jujur kita kata kita penat dengan tanggungan ibadah. Nama pun taklif. Apa maksud taklif? Taklif ni bebanan. Satu benda yang kita kena pikul. Urusan-urusan agama, benda yang kita kena buat, benda yang kita tak boleh buat. Itu semua adalah taklif. Beban. Beban yang perlu kita tanggung. Pas nak tanggung beban ni, kalau kita tak kuat, tumbang kita tuan-tuan. Kita akan rebah. Maka antara cara Allah Ta'ala perteguhkan diri kita, jangan bagi tumbang, jangan bagi rebah. Dek kerana beban itu kuat. Bayangkan beban kita kena tanggung. Apa dia tuan-tuan? Setiap hari kita kena solat. Itu pun berat bagi orang yang baru nak mengenal, bermula dengan agama tuan-tuan. Berat. Anak-anak muda kita selalu ditanya kita, apa kena Islam ni? Kenapa sampai jadi orang Islam semayang tak habis-habis? Ada anak tanya, sampai bila nak kena semayang? Jadi soalan-soalan tu nak dijawab tuan-tuan, diperlukan kepada kekuatan yang ada pada diri kita. Dan kita nak boleh meneruskan beban itu, diperlukan juga kekuatan pada diri kita. Okey? Jadi apa kekuatan itu? Sekali lagi kita sebut iman dalam diri. Bagaimana iman boleh dibentuk? Menerusi ilmu yang kita belajar. Dan bagaimana pula iman itu nak dibina? Menerusi syariat yang Allah Ta'ala datangkan. Boleh faham tuan-tuan? Contoh, ibadah solat dengan puasa kita buat sekarang.
puasa ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita faham lah macam mana berat dia kan. Dalam puasa kita solat juga. Dalam puasa kita keluar zakat pula. Dalam puasa kita berjihad juga. Apa sebab ni tuan-tuan? Sebabnya rupa-rupanya tuan-tuan, kerana hidup kita ni dia punya ujiannya padu-padu. Dahsyat-dahsyat. Okay? Akak, kalau kita boleh renung sekejap, tak? Kita nak boleh sampai usia pencen kita ni kan, 60-70 tahun ni, kalau kita mikir balik, berapa banyak ujian hidup yang kita lalui? Berapa banyak dah, Kak? Nak suruh saya bantu ke? Kak mikir, cuma Kak mikir. Ujian hidup, silap pilih cik suami, Ustaz. Boleh ke sebut lagu tu? Ada suami, dia lepuk je kepala. Aduh, dia kata silap pilih aku pula dah, dia kata. Lain bercinta, lain pula dapat. Oh, itu bukan silap, itu jodoh. Okay. Apa? Kemelut-kemelut yang kita hadapi. Dah, macam-macam kekecewaan. Kehilangan anak, kerugian harta benda, kesedihan yang menimpa, keperitan, sakit, derita hak kita tangguh. Macam-macam kita tangguh. Tapi kenapa kita kuat sampai sekarang? Kenapa kita masih lagi tegak, boleh hidup sebagaimana apa yang ada sekarang? Setidak-tidaknya kita masih kuat. Kenapa? Antaranya, Kak, saya tolong jawab. Antaranya ialah kerana kita ada iman. Kita memang kita ada Tuhan, kita yakin dengan Tuhan. Tapi ada orang yang ada Tuhan, bila datang ujian tadi dia tak kuat. Dia tumbang. Tapi kita ada Tuhan juga, tapi kita kuat. Kita boleh bertahan. Kenapa? Antaranya ialah kerana kita disistemkan dengan ibadah. Kalau tak ada solat 5 kali saya semalam, tumbang kita, Kak. Kalau tak ada puasa sebulan ni, latihan puasa dari start subuh tadi sampai maghrib sekarang, tumbang kita, Kak. Dahsyat dia punya tekanan hidup. Kan 3-4 hari lepas kan kita dengar berita yang berlaku di Muar. 4 orang adik-beradik mati. Kan? Mati terbakar dalam rumah. Kan? Abang ke kakak umur 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun. 4 orang mati dalam rumah. Okey? Waktu mayat dijumpai duduk dalam bilik air kan? Bilik air. Mak dia tinggal sekejap je pergi beli juadah buka puasa. Itulah harta anak-anak dia 4 orang. Balik-balik tengok rumah terbakar. Nangis dia meraung anak dia dalam rumah. Orang pun tak tahu apa yang berlaku. Ingatkan tak ada orang. Jiran dia kata, saya ingatkan tak ada orang dalam rumah. Sebab kereta kancil tu tak ada. Biasanya kalau kereta kancil ada, adalah anak-anak dalam tu. Ini kereta tak ada. Bila kereta tak ada, dia jangka anak-anak pun tak ada lah. Rupanya anak ditinggalkan. Habis. Suami kerja di kedai makan. Jadi ini beban nak tanggung macam mana tu. Itu tak padu lagi tu tak. Hak padu, hak lebih padu. Saya teringat tuan. Hak berlaku pada 18 Disember dulu. Macam pernah sebut je. Ada pernah kita sebut tak sini? Pernah tak kita sebut benda ni? Pernah sebut kan? Tu rasa macam pernah sebut je. 18 Disember 2021 dulu apa yang berlaku tuan-tuan? 10 orang mati dalam aksiden. Kan malam tu kan 18 Disember banjir besar yang berlaku di Shah Alam Seksyen 25 tu. Pada hari tu kan malam tu kan tengah-tengah kita kelang kabut dengan berita kawan-kawan kita terendam air lah macam-macam cerita, tiba-tiba berlaku aksiden di highway Elite tuan-tuan. Satu kereta Puratawira balik daripada kenduri saudara di Melaka, tiba-tiba rosak kenderaan di tengah jalan di highway Elite tu, pukul 9 malam tengah hujan lebat. Jadi diikhtiarkan, drivernya ikhtiarkan cari pomen. Datanglah pomen dari Pelabuhan Kelang nak balik ke Pelabuhan Kelang. Tuan-tuan datang daripada sana, datang baiki tuan-tuan, tolong tengok apa yang tak kena. Tengah-tengah duk mengendap, duk cari apa yang rosak, tiba-tiba datang trailer daripada belakang disapu habis. Siapa yang meninggal tuan-tuan? Pomen tu meninggal, umur 25 tahun. Kalau kita lah jadi ahli keluarga pomen tu, tepuk dahi juga kita mah. Allah kesian sungguh dia, tak berbaloi sungguh turun dari rumah tengah hujan. Dia teringat kat kawan dia je ni, panggil dia ni. Nak minta tolong, kalau tidak kerana kawan tak ada dia nak datang ni.
Tapi tak berbaloi sungguh, mati dia. Tak ada kena-mengena dia dengan apa yang berlaku. Akan ada soalan-soalan, alasan-alasan perkataan-perkataan sebegitu. Lagi menyedihkan, 9 orang lagi tu hak duduk dalam kereta tu. 9 orang. Kita pun tak boleh nak faham macam mana Peratawira boleh duduk sampai 10 orang. Hak selamat driver seorang je pasal duduk kat luar. 9 orang lagi, isteri dia dan 8 orang anak bermula dengan umur 8 bulan sampai umur 16 tahun duduk dalam tu. Habis tuan-tuan. Ini nak cerita tekanan, ujian dalam kehidupan. Ujian dalam kehidupan. Saya jumpa dengan satu nazir masjid tuan-tuan. Waktu kita cerita pasal skamer-skamer ni, habis kuliah dia datang bisik, "Ustaz, saya pernah kena scam Ustaz." "Berapa banyak Banji?" "RM100,000. Jualan tanah, pusaka, elok dapat duit kat tangan, ada orang datang himpit, berkawan baik beberapa bulan, sampai dia rasa percaya kat orang tu, maka bermulalah siri pukau dan juga skamer dia tadi. Sampai habis dipindahkan duit RM100,000 masuk ke bank kawan tu. Elok je habis licin, dia telefon balik, nombor yang ada dial tak ada dalam perkhidmatan. Tuan, kita tanggung keadaan tu RM100,000. Tenang tak kita tuan-tuan? Kalau hilang lah, sekarang ni musim skamer bermaharajalela tuan-tuan. Duit kita tak buat apa-apa dalam akaun pun boleh hilang. Ada satu pensyarah universiti mengadu tuan-tuan, duit dia tiba-tiba hilang daripada akaun. Okay? Tak tahu macam mana canggih tuan-tuan manusia-manusia ni. Jadi ini ujian dalam kehidupan. Kesedihan pasti akan berlaku. Macam haji kita tadi, nazir masjid. Dan dia pernah masuk calon parlimen tuan-tuan bertanding. Calon Don Selangor masuk bertanding pilihan raya. Dia pernah masuk. Kalau duduk tempat dia tuan-tuan, macam mana kita nak tanggung? RM100,000. Dia pun sampai gelap mata, tension. Tuan-tuan, kawan dia ajak pergi ke Ipoh. Jumpa dengan satu hamba Allah yang pandai cari-cari benda hilang ni. Pandai golek-golek kepala sikit. Dek kerana sedih tuan-tuan, pergilah. Bayar sana 300.5. Kena scam lagi 300.5. RM100,000 plus 300.5. Nak ceritanya sedih. Saya bila sebut lagu tu, bila dia cerita saya kata, Abang Ji, hak RM100,000 tu, kalau Abang Ji sabar, yang tu baik pada Abang Ji, RM100,000. Tapi hak 300.5, hak tu kalau Abang Ji tak taubat, bawa masalah mati. Pasal apa? Hak 300.5 tu syirik. Allahu Akbar ya Rabbi. Boleh faham tu Ini ujian dalam hidup. Jadi nak hadapi ujian ni, apa sistem yang Allah Ta'ala datangkan? Datangkan ibadah. Kalau tak ada ibadah, tercampur kita. Sebab itu bila kita faham, jangan kita memperlecehkan ibadah. Antaranya solat. Kekuatan solat tuan-tuan. Kekuatan solat. Kita insya-Allah sepanjang perbincangan kita akan sebut benda macam ni. Kemudian daripada pengorbanan itulah akhirnya kita dapat tawaran yang kita duk baca sekarang. Memang cukup berbaloi tuan-tuan. Bayangkan dia punya batu-bata pun daripada emas. Kita pun setara mana emas. Kita ni orang-orang bawahan sebegini tuan-tuan, tak berapa nak ada lah assessment kita dengan benda-benda Allah ni. Kalau kawan-kawan kita hak duk main pada peringkat level-level tinggi sikit ni tuan-tuan, dia boleh ceritalah macam mana dia punya khasiat kelebihan emas tu. Emas 916, emas 10 semua kan. Macam mana dia punya nilai dia tuan-tuan, sampai manusia sanggup berbunuh-bunuhan. Ni hak berlaku perang dunia pertama, perang dunia kedua. Sekarang ni sedang bergolak antara Ukraine dengan Rusia ni. Ini pasal emas lah juga. Berebut emas. Emas hitam, emas kuning tuan-tuan, berebut. Tahun 80-an tak silap, 88 tak silap tuan-tuan tahun 88 tak silap. Berlaku apa? Jumpaan emas di Lubuk Mandi. Macam mana tuan-tuan? Bersila dengan kan? Bersila dengan Allah tuan-tuan. Apa jadi pada manusia tuan-tuan?
Ya Allah, ada hak tinggal kerja di pejabat. Ada hak tinggal anak bini di rumah. Nak pergi cari emas di lubuk mandi. Saya bila dengar jumpa emas di lubuk mandi, tuan-tuan, saya tak percaya. Ada ke kata emas timbul pula di lubuk mandi pula, tuan-tuan. Hinggalah abang-abang saya pergi. Dia bawa balik sungguh. Baru saya percaya. Abang saya 3 orang abang, tuan-tuan. Pergi juga melombong emas. Orang lain masuk ke kebun getah bawa pisau toreh. Nah, bawa bekalan makan. Dia masuk kebun getah bawa kuali. Bawa besen. Tak faham Nah, kali pertama masa tuan tanah dia tu jumpa emas kat kebun dia tu kan. Dah lama dah dia jumpa tu, dah lama dah dia ambil hasilnya. Jadi orang pelik tengok. Bawa benda-benda macam tu masuk kebun getah, tuan-tuan lepas tu barulah pecah berita. Rupanya ada bongkahan emas. Bawa balik. Oh, memang ada sungguh hancuran emas tu. Adalah tuan-tuan berapa gram saya tak reti tu. Tapi nak cerita, bergila-gilaan manusia dek kerana emas yang Allah Ta'ala timbulkan di lubuk mandi tadi. Tu pun ada berita bahawa ibu emas ni, cikgu, duduk mana tahu? Duduk bawah lantai Masjid Urusila. Orang bawa cerita ibu emasnya duduk bawah tu. Kita dengar tuan-tuan, lama kan ada hak jadi pening-pening lalat. Dia pergi bawa molotov koktail ke apa, dinamit ke apa, dipasang kat tiang-tiang bangunan. Dia letuknya bangunan. Tak kira manusia ni, tuan-tuan. Dia sanggup berbunuh-bunuhan kerana emas. Boleh faham, tuan-tuan? Ini nak cerita barang yang Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian pada kehidupan. Emas. Padahal benda tu batu aja. Kita belajar ilmu galian, tuan-tuan, sikit sebanyak. Batu aja. Tapi sifatnya berlainan dengan batu-batu lain. Allah datangkan dalam bentuk yang bernilai. Kerana batu ni warnanya emas, warnanya kuning. Kuning emas tu lah. Dan sukar didapati, akhirnya dia dijadikan sebagai barang yang bernilai. Pada hakikatnya dia adalah batu. Barang galian bawah tanah. Ini tuan-tuan tiba-tiba batu orang yang bergila-gilaan sampai pecah perang, sampai bergaduh laki bini, bergaduh adik-beradik dek kerana emas ni. Masuk syurga, emas tu duduk pada ni dinding je, tuan-tuan. Dinding rumah, ya Rabbi. Tu hebat, tuan-tuan Yang keduanya perak. Lebih kurang lah, tuan-tuan. Emas putih ni perak. Kemudian dia punya lantainya pula adalah miski al-azfar. Iaitulah kasturi yang semerbak harum. Kasturi miski ni, tuan-tuan, dibuat daripada buntil kijang. Tuan-tuan Allah Ta'ala comel sungguh dia punya keajaiban ciptaan Allah Ta'ala ni. Allah takdirkan pada binatang yang namanya kijang tu, dia bawa satu buntil. Buntil ni kadang-kadang kita sebut apa? Geliga kijang, tuan-tuan. Duduk antara perut dengan kemaluan dia. Dia sampai masa benda tu boleh jatuh, boleh tanggal daripada tubuh kijang ni. Dan dia bau dalam tu kalau dibuka, dibelah, tuan-tuan, bau harum sungguh. Itu diceritakanlah pada saya, tuan-tuan. Katanya daripada darah beku dalam tu. Asalnya darah. Kemudian ia jadi pepejal dalam tu dan menghasilkan aroman yang cukup tinggi nilai. Dan dalam proses moden ini, buntil itu ataupun geliga kijang tadi, tuan-tuan, diproses untuk menghasilkan hasil lebih besar dengan dicampurkan kimia-kimia lain, termasuklah alkohol. Ini Haji Mat dia pantas sikit ni bab ni. Kasturi Haji Mat dia laju sikit bab ni. Dia orang bisnes, tuan-tuan. Dia nampak jauh sikit lah. Itu daripada buntil kijang. Dan dia punya geliga ni kadang-kadang datang daripada kala jengking pun ada buntil ni. Ada satu jemaah di sebelah Tanjung Karang, tuan-tuan, dia duk bisik dengan saya, dia jumpa buntil kala jengking. Dia nampak kala jengking tu tembak sesuatu, jatuhkan sesuatu. Dia tengok ada buntil. Dan dia percaya itu adalah geliga kala jengking.
Dan khasiat dia tuan-tuan, bila dia letak dekat apa ni, bisul ke apa, dia boleh seduk nanah tu keluar. Allah Alam dia cerita. Yang cerita ni secara umumnya orang kaki masjid lah, semayang duduk sah depan. Dan dia kata ramai orang datang, kawan-kawan dia yang tahu kita ni datang dan tawarkan harga sampai 1,000, nakkan buntil geliga kalau jengking dia ada tu, dan dia tak jual, dia kata. Dia ada simpan. Saya lupa ingat nak tengok juga benalah tu kan, macam mana kan. Jadi ini antara kejadian Allah Ta'ala, tak pelik benda-benda berlaku. Kemudian tanahnya daripada za'faran. Tengoklah tawaran Allah kepada kita. Tanah daripada za'faran. Za'faran ni orang sebut hari ni raja herba, tuan-tuan. Raja herba. Kan saya duk tengok dalam YouTube Chef Ammar tu, dia berniaga nasi Arab lamb shank tu kan. Dia duk angkat dia punya juntayan za'faran, herba yang menghasilkan kualiti nasi yang lebih baik lah, tuan-tuan. Bau wangi, tuan-tuan. Bau wangi. Dan herba ni kalau dilihat dalam fakta, harga dia lebih kurang 1,700 hingga 23,000 ringgit sekilo. Dia punya herba ni. Nak cerita tinggi nilai dia sampai 23,000 ringgit bagi setiap kilogram yang dikumpulkan, tuan-tuan. Kalau ditanam pokok za'faran ni seluas 1 hektar, maka hasilnya hanya sekitar 5 hingga 7 kilogram saja. 1 hektar keluasan tu, dia punya dapatan dia hanya 5 hingga 7 kilogram saja. Antara khasiat za'faran ni ialah menguatkan ingatan, merangsang pertumbuhan sel-sel otak kita, tuan-tuan. Tiba-tiba benda yang menjadi nilai cukup tinggi, King of Herbs, digelar sebagai raja herba ini, dalam syurga Allah hamparkan sebagai tanah, sebagai tanah kepada kita, ahli-ahli syurga, mudah-mudahan, tuan-tuan. Dan batu kerikilnya adalah permata lu'lu' dan yakut. Mata lu'lu', yakut ini nama-nama permata yang hanya dijumpai daripada dasar-dasar laut. Zaman Nabi Sulaiman dulu, tentera yang mengambil batu-batu ni adalah setan-setan, iaitulah jin-jin hak nakal-nakal ni, diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk menyelam, bawa naik permata-permata ni, tuan-tuan. Yang kalau kita boleh tengok dalam YouTube, tuan-tuan, batu-batu permata yang berharga ni kadang-kadang nilai dia jutaan, puluhan juta, tuan-tuan, yang dipamerkan untuk pameran saja, ditonton oleh orang ramai. Nak beli, barang terhad tak dijual. Harga pun mahal, tuan-tuan. Ini nilai batu-batu permata yang mahal ni. Tiba-tiba hak ni duduk dalam binaan syurga. Tuan-tuan, tak meleleh haliu lagi ke? Terutama muslimat lah. Muslimat tahu lah kan, berapa harga ni. Yang depan ni tak berapa nak meleleh kat depan ni. Pakai diam je. Pasal apa? Dia orang menyampah. Bab-bab ni dia orang menyampah. Sebab dia orang keluar duit. Akak tu kan terima. Akak balik nanti beritahu kat suami-suami, best bang, pakai benda halal ni, abang tak pakai. Abang kena keluar duit je. Nanti akak ni pujuk dia. Pasal nampak macam tak nak masuk syurga belakang depan ni. Allahu Akbar. Kita barang-barang permata ni, yang pertama kita tak boleh pakai dah. Yang keduanya mahal, kita keluar belanja. Dia orang yang terima hasil. Dia orang syok lah. Kita kat depan ni bengang je. Allahu Akbar. Man yadkhuluha, siapa yang masuk dalamnya takkan rasa bosan, yan'am, rasa seronok, selesa sangat. Selama ini di dunia, tuan-tuan, tempat-tempat macam ni kita boleh nampak tempat-tempat yang namanya istana raja-raja, ataupun rumah-rumah agam artis yang harga puluhan juta. Ada satu jutawan antara yang paling ni kaya di dunia, tuan-tuan. Apa nama dia, tuan-tuan? Jutawan daripada India. Rumah dia sampai tak silap saya 27 tingkat, tak silap, tuan-tuan. Saya lupa dia punya fakta tu. Macam bangunan tinggi rumah dia. Apa nama? Siapa perasan? Jutawan India. Rumah dia sampai puluhan tingkat. Dalam tu ada belaka. Swimming poolnya, bahagian teater,
tempat padangnya, kemudian dia punya serviceman sahaja dekat 100 orang saja. Tu kan pelayan rumah dia tu. Nanti saya cek balik punya fakta tu, tuan-tuan boleh Google aja. Nampak jutawan India. Jadi bila kita tengok kekayaan sebegitu, kita kata kita baca sekadar baca yalah, sebab kita rasa tak dapat bahagian pada kita di dunia. Tuan-tuan, alih-alih bila kita baca tawaran Allah Ta'ala, syurga namanya, yang kita rasa mustahil pada kita untuk dapat, itulah yang disediakan Tuhan. Boleh tuan-tuan ni? Kemudian wa yakhlud wa la yamut, masuk dalam tu kekal, tidak akan mati. Dahlah tu pakaian pun tidak akan kusam, la yabla siyabuh, tidak akan lapuk pakaiannya, wa la yafna syababuh, serta umur muda kita ni tidak akan tua. Kita sekarang makin tua kan? Apa beza kita hari ni dengan minggu lepas? Dan minggu lepas kita jumpa kan? Apa beza kan? Bezanya kuku kita makin panjang seminggu dah. Kulit kita makin berkedut seminggu. Maknanya kita semakin tua seminggu. Dalam syurga, katakan ni syurga, apa beza kita dengan minggu lepas? Kita semakin muda seminggu. Dia semakin muda. Dia semakin baik, semakin baik. Hari demi hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dia berbeza dengan kehidupan dunia. Itulah syurga. Kemudian Nabi SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sa'imu hina yuftir wa da'watul mazlum fa innaha turfa'u fawqal ghamam fayanzuru rabbu jalla jalaluhu fayaqul wa 'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. 3 macam doa yang tidak tertolak, iaitulah yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, orang puasa ketika berbuka. Dan orang yang teraniaya, maka doanya terangkat di atas awan, dilihat oleh Tuhan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan kesabaranku. Dia terjemah kesabaran ni, jalali ni keagungan ni, kemuliaan dan keagunganku, aku akan membela-Mu, akan bela padamu, ataupun aku akan membantumu walaupun selepas beberapa masa, walau hanya menanti masa, maknanya walau mengambil sedikit masa. Okay, hadis ni hadis sahih tuan-tuan. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Okay, jadi Nabi SAW sambung lagi tuan-tuan tentang 3 golongan yang baik dalam kehidupan sekarang ni, iaitu yang pertama sekali imam yang adil. Pemimpin yang adil tuan-tuan. Kenapa diberikan ganjaran sebegitu besar? Sebab seorang pemimpin nak jadi adil terlalu sukar, kecuali yang beriman tuan-tuan. Waktu tak ada kuasa, sembang serapak-rapaknya tuan-tuan. Baik punya sembang, orang kata sembang gajah terbang tuan-tuan. Tapi bila dapat kuasa, jadi pemimpin, waktu tu orang panggil the true color tuan-tuan nampak. Ketika tu warna sebenar dia muncul. Rupa-rupanya bawah sikit pada Firaun rupanya tuan-tuan. Bila ada kuasa. Boleh faham? Sebab tu ujian pada kuasa ni cukup besar. Dan ganjaran kepada orang yang ada kuasa juga cukup besar kalau mereka ni baik, adil. Belum kahwin ke main lagi dia mengayat kita kan? Dia mengayat kita, bisik bulan bintang lah dengan kita. Belum kahwin. Bila dah kahwin, ya Allah, rupanya mini Firaun. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu nak cerita belum dapat dengan sesudah dapat. Jadi kita ambil tuan-tuan, kelebihan orang-orang yang ada kuasa, diuji dengan kuasa. Tiba-tiba dia boleh bertahan dengan kuasa, dia boleh melakukan keadilan dengan kuasa dia, maka di sisi Allah terlalu besar dia punya ganjarannya. Ganjarannya adalah syurga Allah Ta'ala. Dan kita baca hadis 7 golongan yang dinaungi di pada mahsyar adalah antaranya al-imamul adil, imam yang adil. Kita jadi imam tak tuan-tuan? Tak ada lah bahagian ni ustaz, pasal ini
Pemimpin kita bila masuk pilihan raya. Muflis ada tak masuk pilihan raya. Dah tuan-tuan, kalau tengok pada skala yang tinggi gitulah kena masuk pilihan raya lah nak jadi pemimpin. Tapi skala bawahan ni kita pun jadi pemimpin. Paling tidak pemimpin pada diri kita sendiri, tuan-tuan. Pemimpin pada diri kita, macam mana kita nak kawal diri kita. Dan kita ada keluarga, bagaimana kita mengawal, menguruskan keluarga. Kalau adil dalam dalam pemerintahan kita pada diri dan pada keluarga, itulah duduk pada klasifikasi pemimpin yang adil. Boleh faham tuan-tuan ni? Dan gambar keadilan itu duduk dalam pemerintahan Islam, antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian Sayyidina Umar Abdul Aziz. Adilnya kehidupan mereka sehinggakan dalam tinta-tinta sejarah mencatatkan tidak ada sebarang kezaliman ketika itu berlaku. Sehinggakan pada zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, seorang kaya yang nak bagi zakat keluar daripada rumah seawal pagi untuk cari dia punya asnah zakat, hanya balik pada waktu malam dalam keadaan hampa kerana tak jumpa siapa yang berhak untuk terima zakat pada masa itu, kerana keadilan dia, tuan-tuan. Sampai begitu sekali. Sehingga kan dalam tinta-tinta tulisan sejarah, tuan-tuan, disebut serigala lupa kambing duduk sebelah dia. Lupa nak ngap, tuan-tuan. Pasal apa lupa nak ngap? Keadilan pemerintah. Sampai keberkatan tu menjalar hingga kan binatang lupa untuk bermusuh. Boleh faham, tuan-tuan? Padahal itu kambing itu dia punya lamb shank dia. Kenapa nak dilepas-lepaskan? Lupa sebab keberkatan pemerintah. Sebab begitu, tuan-tuan, sehingga kan buah-buahan tak kenal musim, merimbun berbuah kerana keberkatan daripada pemimpin. Pemimpin macam mana? Umar Abdul Aziz menunjukkan daya bakat kepimpinan yang cukup tinggi, iaitulah mendahulukan rakyat daripada diri dia sendiri. Kan? Cerita yang masyhur, bila dilantik jadi pemimpin, dia masuk ruang tidur dia, ruang rehat dia, dia nak tidur, tuan-tuan. Tiba-tiba anak dia datang, anak lelaki dia tanya, ayah nak buat apa tu? Dia kata nak rehat sekejap. Penat. Dia kata, ayah kan sudah dilantik jadi khalifah. Kalau ayah rehat, apa jadi? Kalau masa ayah rehat ni berlaku sesuatu pada rakyat, siapa nak bertanggungjawab? Tak jadi, tuan-tuan, nak rehat. Terus bangkit, tuan-tuan. Jaga rakyat. Ini nak cerita pemimpin pada masa itu, Umar Abdul Aziz. Tapi itulah pemimpin yang baik ni, kesudahannya disabotaj, mati dibunuh, diracun. Sama juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Pemimpin yang baik, Sayyidina Umar merintah lama juga, 10 tahun lebih, tuan-tuan ni, juga mati dibunuh. Dia nak jadi orang politik, Baji, siap. Kehidupan orang politik ni biasanya tragis. Tragis. Start daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dibunuh, tuan-tuan. Itu cerita orang politik. Sayyidina Abu Bakar saja mati, tidak dibunuh. Ada pandangan kata mati Sayyidina Abu Bakar ni akibat daripada bisa ular. Bisa ular yang gigit dalam gua Sur tu. Pandangan, tuan-tuan. Jadi ini nak cerita keadilan pada masa itu. Sayyidina Umar pun sama, Umar Al-Khattab. Keadilan dia kata-kata dia masyhur. Kalaulah seekor kambing terjun sungai Nil, sungai Furat, jereluh sungai Furat, nescaya kamu akan dapati aku yang kena jawab kenapa kambing tu jatuh sungai Furat. Lau asrat syat bi syatil Furat la ra'aitani mas'ulan anhu lima lam usawi tariqah. Kalau kamu lihat ada seekor kambing biri-biri tergelincir masuk sungai Furat, nescaya kamu tak cari orang lain dah. Kamu akan cari aku untuk soal jawab aku. Kenapa kamu sebagai pemerintah tidak buat sistem jalan raya untuk kambing tadi supaya dia selamat? Itu, tuan-tuan, itu takwa pemimpin Islam. Tapi benda macam ni dia jadi teori hari ni. Boleh faham, tuan-tuan? Dia tinggal menjadi teori. Praktikal hancus. Habis. Boleh faham, tuan-tuan? Mana-mana. Malah menyedihkan kita, negara-negara umat Islam
dia punya pemimpin-pemimpin menjadi kita kata apa? Menjadi simbol kepada perkara negatif, jenayah-jenayah, korupsi dan sebagainya. Tuan-tuan jumpa tak dalam YouTube satu persidangan antara bangsa, satu pemimpin daripada, kalau tengok dia punya keadaan dia tu, saya dah agak sama ada Senegal ataupun Nigeria, negara-negara Afrika Utara kulit-kulit hitam ni tuan-tuan. Dalam masa dia bagi ucapan kepada ni wakil-wakil seluruh dunia ni, tak silap saya isu tentang rasuah, dia bawa cerita macam mana menteri Nigeria bertemu dengan menteri Malaysia. Dia guna perkataan Malaysia tuan-tuan, negeri Malaysia dan negara Malaysia bertemu. Maka bertemu di Malaysia. Kemudian menteri Nigeria ini dia bawa ziarah rumah menteri Malaysia. Menteri Malaysia. Maka menteri Nigeria ni tengok rumah menteri Malaysia ni, hebat, segok, tak padan dengan gaji tuan-tuan. Maka dia tanyalah, macam mana tuan boleh buat rumah sebegini? Dia kata, sana ada projek jalan 10% sini, 90% sana. Dia kata, dia sebut dalam ucapan tu, 10% masuk sini, hak lain tu projek lah. Dia kata maknanya rasuah 10%. Itu dia buat seloroh tuan-tuan. Kemudian tiba masa menteri Malaysia pula pergi ke Nigeria. Kemudian dibawa oleh kawan dia ni ziarah dia punya rumah agam dia pula, rumah mewah dia pula. Terkejut tengok, kenapa tuan rumah tuan ni besar, tak padan dengan gaji. Dia kata sana jalan 100% masuk sini, dia kata. Sana jalan 100% masuk sini, maknanya habis peruntukan tu masuk kat aku, dia kata. Itu yang boleh buat rumah dalam Malaysia 10%, dia kata. Nak cerita ni tak comel lah dari sudut image luar sampai begitu sekali. Ini ucapan di persidangan antarabangsa, tak silap saya, tentang rasuah. Allahu Akbar. Awak dah nampak sampai ke luar negara. Pada masa yang sama, kita dah bercakap tentang Quran, tentang Ramadan tu yang memalukan kita tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Memalukan kita, itu cerita dia. Kemudian yang kedua ni apa tuan-tuan? Itulah ini as-saim hina yuftir. Orang-orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Maknanya doa-doa kita waktu kita berpuasa itu, khususnya pada saat-saat kita nak berbuka, gunalah peluang tu tuan-tuan. Gunalah peluang tu. Banyak hajat kita waktu kita berpuasa ni kita gunakan tuan-tuan. Rupanya kita sekarang doa kita masin. Boleh faham tuan-tuan? Mulut kita masin, Allah dengar. Bila ni? Bila kita berpuasa. Dan inilah masa dia. Cuma kita faham dalam agama ni, bila kita ajukan doa, sama ada jawapan Allah sekarang ataupun besok di akhirat. Boleh faham Sama ada sekarang dan besok dua-dua dapat, ataupun dapat sekarang saja besok tak dapat, atau sekarang tak dapat besok saja dapat. Itu perkiraan di sisi Allah. Apa yang penting, setiap kali kita berdoa, doa kita akan mendapat kebaikan. Boleh faham tuan-tuan? Maka perbanyaklah, aksiru bid-doa, perbanyakkan dengan doa, terutama ketika berpuasa. Mintalah terutama kita yang menanggung derita sakit, susah, sengsara hidup, ujian banyak. Masa inilah tuan-tuan lebih afdal kalau waktu malam tu kan qiyamul lail kita. Kemudian da'watul mazlum, doa orang-orang yang teraniaya. Ini tuan-tuan, jangan bermain dengan penganiayaan, kezaliman, kerana kezaliman itu adalah kegelapan pada kehidupan akhirat. Orang yang zalim tuan-tuan, orang ni tidak akan lena tenang hidup tuan-tuan. Akan dihantui dengan kezaliman dia dalam kehidupan dunia. Bila masuk akhirat, cerita lain pula. Akhirat cerita pembalasan, maka dia akan dapat pembalasan demi pembalasan. Nabi sebut dalam hadis tu, iaitulah kegelapan pada kehidupan akhirat. Seorang gawai polis tuan-tuan, pada saat dia lepas pencet, dia diserang satu penyakit misteri pada kaki dia. Habis cara dia cuba untuk ikhtiar berobat, tapi tak dapat juga. Waktu tu dia datang jumpa satu
ustaz, dia mengadu apa yang berlaku dan minta lah pandangan daripada ustaz tu, dan dia cerita. Dia teringat apa yang berlaku satu ketika dia menahan seorang pemuda, dan dengan kuasa yang dia ada, dia guna tindakan-tindakan yang tidak wajar ke atas pemuda itu untuk memaksa pemuda itu untuk mengaku benda yang dia tak buat. Pemuda itu mengaku dia tak buat, tapi dipaksa untuk mengaku buat. Sehingga kan macam-macam lah antara penyiksaan yang dibuat adalah pada kaki, tuan-tuan. Hingga kan pemuda tersebut dia kata, saya doa pada Allah supaya tuan tidak selamat, tuan akan dibalas apa yang tuan buat pada saya. Jadi pegawai itu dia teringat kejadian tu, tuan-tuan, minta laluan daripada ustaz ni macam mana nak buat, tuan-tuan. Jadi kita ambil lah pengajaran, tuan-tuan, tentang kezaliman ni jangan sampai ada pernah terlepas daripada diri kita pada orang lain, tuan-tuan. Sebab kezaliman ini terlalu berat untuk ditanggung di akhirat kelak, dalam kehidupan akhirat. Dan Allah tidak pernah pejam mata daripada kezaliman. Kan dalam Quran ayat yang terlalu padu, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Kamu jangan pernah menyangka Allah ni lalai daripada tindakan-tindakan penzalim. Sebab sekarang ni orang tanya di mana Allah. Allah ada ke tidak ni? Pasal kezaliman merata-rata. Hidup di mana-mana. Kezaliman di atas kezaliman. Orang tanya. Di barat sampai orang putus asa dengan Allah. Sampai orang mengisytiharkan Tuhan sudah mati. God is dead. Sampai begitu sekali, tuan-tuan. Maka kita jumpa dalam Quran Allah sebut, kamu jangan sangka Allah lalai daripada perbuatan orang-orang zalim. Hanya sahaja kami tangguhkan sampai masa mata terbeliau. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Mata terbeliau. Bila mata manusia ni terbeliau? Bila malakul maut depan mata. Ketika nampak akhirat di depan, maka ada di antara manusia ini yang terbeliau mata, tuan-tuan, melihat bala yang sedang menunggu, tuan-tuan. Jangan pernah berada pada keadaan itu, zalim pada orang. Kemudian doa yang dia angkat tadi, yang diajukan kepada Allah, Allah akan angkat doa tadi ke langit, sampai ke awan. Maka Allah pandang kepada doa itu sambil berkata, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, kemuliaanku, aku pasti akan. Digunakan perkataan aku pasti akan. Ada nun taukid di belakang tu, lam ta'lil itu. Aku pasti akan membantu kamu, wahai orang yang berdoa, walau ba'dahin, walaupun mengambil sedikit masa. Apa maksud mengambil sedikit masa? Maknanya hikmah yang Allah Ta'ala tetapkan, sama ada nak jawab segera ke, nak jawab kemudian ke, nak jawab di dunia ke, nak jawab di akhirat saja ke, atau dua-dua saja. Itu maksud walau mengambil sedikit masa. Yang penting kita yang berdoa dan ada hajat, serta apatah lagi kalau dizalimi, dianiaya, kita yakin dengan isi kandungan agama ni, antaranya doa atau antaranya hadis yang kita bacakan ini. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan juga Ahmad. Boleh, tuan-tuan, sekadar ni sajalah untuk hari ni. Rasanya tak sedar masa ni. Ingat tadi pukul 9.30 nak berhenti. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah? Tak payah tanya lah, tambah. Ustaz nak tambah, Ustaz? Tambah? Ustaz Arun? Ada apa? Ustaz kita? Ada Ustaz? Nak tambah apa-apa? Baji? Ustaz? Sila Ustaz? Nak tambah Ustaz? Tak aci Ustaz. Ada Baji? Tak ada. Mam? Ada Mam? Tambah apa? Tak ada. Akhir sekadar ni saja kan, ya, kita akhirkan tasbih kafarah dan surah al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi, dan selamat beraya juga panjang umur. Ada keizinan Allah kita jumpa lepas hari. Untuk slot saya lah, tuan-tuan